Okay, hello. Hai semua. Selamat sejahtera. So, hari ini tugasan awak adalah dalam bentuk esei karangan pendidikan moral. Okay, sebabkan ini esei untuk menengah atas, saya akan ajar satu persatu format. Cuma hari ini saya akan ajar format satu. Okay, bentuk satu. Okay, untuk start esei, mana-mana soalan esei pendidikan moral, awak kena analisis dahulu. Ya, analisis dahulu soalan. Di mana untuk analisis dahulu soalan, awak kena lihat apa dahulu adalah peruntukan markah. Okey, peruntukan markah diberi adalah sebanyak 10 markah. Okey, selain daripada peruntukan markah, yang perlu awak lihat adalah tentang nilai. Okey, soalan ini awak lihat pada arahan. Berlandaskan nilai-nilai murni. Okey, so nilai-nilai murni. Nilai murni. Okey, dalam soalan dia akan minta nilai-nilai murni ni tiga nilai, bermakna 3 markah. Okey. So 3 markah bersamaan dengan 3 nilai. Faham ya? Okey. So cuma untuk moral saya galakkan beri lebihlah 3 hingga 5 nilai. Okey, kemudiannya yang ketiga. Awak lihat pula disokong dengan huraian. Huraian. Okey, saya tulis sini huraian. Okey, dalam huraian ni nanti kita kena analisis lah apa yang diminta. Okey, bila dah kita lihat ketiga-tiga aspek ini, kita pergi pula kepada perkara kedua. Part 2. Part 2 adalah berkaitan tentang situasi moral. Okey, mana-mana soalan pendidikan moral akan ada situasi moral. Okey, cuma dalam bentuk soalan ini, lihat situasi moralnya adalah dalam bentuk petikan kecil. Okey, yang ini petikan kecil. Inilah situasi moral. Okey, yang saya boldkan sekarang. Okey, so bila kita dah tahu situasi moral berkaitan tentang apa? Okey, yang berkaitan tentang apa tu kita namakan sebagai isu. Okey, apa yang diceritakan dalam soalan. So, perkara yang diceritakan dalam soalan ini adalah kepribadian mulia ataupun kita punya kena ada behavior yang baik, sikap yang baik lah. Okey, so kita dah tahu tentang isu. Bila kita dah tahu tentang isu, kita kena tahu tentang kehendak soalan. Okey, so kehendak soalan adalah apa yang diminta oleh soalan. Okey, kita lihat perkara di bawah situasi moral yang ini, yang saya telah kuningkan ni. Okey, soalan dia, jelaskan tindakan yang patut dilakukan oleh setiap individu bagi meningkatkan lagi kepribadian mulia dalam diri. So, diminta apa dia? Tindakan. Tindakan inilah yang kita panggil sebagai kehendak soalan. Okey, so saya boldkan warna hijau. Okey, so tindakan itulah kehendak soalan. Jadi, bila kita dah dapat soalan, kita analisis dahulu macam ni. Boleh ya? Okey, kalau awak tanya saya, cikgu, nak start esei ni macam mana? Okey, kita akan pergi pada bentuk satu dahulu. Bentuk satu ni macam mana? Okey, so saya akan ajar hari ni. Bentuk satu. So, bentuk satu adalah di mana awak perlu nyatakan nilai. Okey. Nyatakan dahulu nilai. Kemudian diikuti dengan huraian ataupun contoh. Okey. Sebab soalan ini tak ada minta idea. Okey, idea tu macam wajarkah, patutkah, jika anda seorang ini, itu maksudnya idea. Kalau ada idea, letak di hadapan nilai dahulu, baru nilai, baru huraian. Okey, yang ini. Okey, idea dulu, kemudian nilai, kemudian huraian ataupun contoh. Okey, so kita pergi balik pada soalan kita. Okey, soalan kita ada minta idea tak? Tak ada. Tak ada kan? Okey. So tak ada bermakna tak ada. Tak payah tulis wajar. Sewajarnya kita perlu mengamalkan nilai je. Tak payah. Okey. So sebab soalan tak minta, tak payah tulis. Jadi dia minta terus tindakan.
Okey, untuk itu, macam yang saya kata bentuk satu. Bentuk satu. Jadi tindakan yang patut kita buat adalah, bukan tindakan soalan ya, tindakan yang patut kita buat adalah kita letak nilai. Okey, jadi perkataan nilai, okey, nilai-nilai murni yang boleh diamalkan adalah nilai, contoh ya, hormat, okey, nilai bertanggungjawab, okey, nilai hemah tinggi, nilai toleransi, okey, dan nilai kepercayaan kepada Tuhan. Okey, macam tadi saya kata 3 nilai. Kena letak 3 nilai. Yang ini saya boldkan ni. 3 nilai. Tapi saya galakkan lebih. Kerana apa? Sebab kita tak tahu pun. Adakah kita punya nilai itu betul ikut skema. Okey, sebab tu saya lebihkan. Jadi, kita tulislah yang pertama. Nilai-nilai murni yang boleh diamalkan adalah nilai hormat, nilai bertanggungjawab, nilai hemah tinggi, nilai toleransi dan nilai kepercayaan kepada Tuhan. Okey, kemudian disambung dengan kehendak soalan tadi, iaitu tindakan. Jadi, tulislah tindakan yang sewajarnya ataupun yang patut dilakukan oleh seseorang individu untuk meningkatkan lagi kepribadian mulia dalam diri adalah, ambil salin je balik, adalah, contoh jawapan saya, dengan mendekatkan diri kepada agama. Okey. So, sekarang ni saya kata tadi 3 nilai. Awak dah tulis 3 markah. Okey, jadi bermakna huraian ini kena ada 7. 7, 8, 9, 10. Okey. So, kalau awak perasan, esei saya ni tak perlu ada pengenalan. Okey, saya tulis besar-besar ya. Tak perlu ada pengenalan. Okey, tak perlu juga ada kesimpulan. Jawab seperti biasa. Okey, so selamat menjawab. Pastikan esei yang anda buat adalah bentuk 1. Nanti latihan lain kita akan beri bentuk 2 pula. Okey, itu saja. Bye.